Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Munirah binti Ruslan. Nombor kad matrik D1831050 dan ahli kumpulan saya Rukaya binti Barahim. Nombor kad matrik D193120099. InsyaAllah hari ini kami akan bentangkan tentang 6 kitab dari Kutubus Sittah. Dan insyaAllah saya akan mulakan dengan kitab Sahih Bukhari. Nama sebenar Sahih Al-Bukhari adalah Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umur Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Dikenali sebagai Sahih Al-Bukhari. Sebab penulisan Sahih Al-Bukhari terdapat dua sebab, iaitu yang pertama untuk memenuhi hasrat guru beliau iaitu Ishaq bin Rawai. Yang kedua adalah kerana bermimpi Rasulullah SAW. Manhaj Imam Al-Bukhari terkenal dengan manhaj iktisar, iaitu memendekkan teks atau matan hadis, iaitu beliau tidak mendatangkan matan hadis dengan penuh. Di samping itu, Imam Al-Bukhari juga telah memilih 100,000 hadis yang sahih untuk dimuatkan ke dalam karya beliau. Hal ini dapat difahami melalui perkataan beliau sendiri yang bermaksud, aku menghafal 100,000 hadis yang sahih dan aku juga tahu 20,000 hadis yang tidak sahih. Beliau sangat menjaga adab sebelum menulis kitab Sahih Bukhari. Beliau menulis di dalam Masjidil Haram dan dihasilkan dalam tempoh 16 tahun. Setelah Imam Bukhari selesai menghasilkan karyanya, beliau tidak terhenti di situ. Bahkan beliau meminta ulama besar hadis di zamannya untuk menilai dan menyimak karyanya itu. Antara yang terlibat menilai Sahih Al-Bukhari ini adalah Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan ramai lagi. Kesemua mereka bersaksi akan kesahihan hadis-hadis yang terdapat dalam hadis Al-Bukhari ini, melainkan 4 buah hadis sahaja. Cara ini digunakan juga oleh Imam Malik bin Anas setelah beliau meminta 70 orang ulama di zamannya untuk menilai karya Muwatta'nya. Sahih Al-Bukhari adalah lebih utama daripada Sahih Al-Muslim. Antara sebabnya adalah syarat Imam Bukhari lebih ketat berbanding daripada Imam Muslim. Imam Bukhari mensyaratkan hadis anana mestilah bersambung dan tidak terputus antara perawi. Hadis yang dipertikai dalam sebuah hadis di dalam hadis Al-Bukhari adalah lebih sedikit berbanding dalam Sahih Imam Muslim. Ketokohan Imam Bukhari lebih terselah berbanding Imam Muslim dalam bidang hadis. Ini kerana Imam Muslim merupakan murid kepada Imam Bukhari. Syarat-syarat Imam Bukhari adalah sanadnya mestilah bersambung, perawinya perlulah seorang yang adil, tidak berdusta, perawinya perlulah seorang yang sempurna dhabitnya, tiada syaz dan tiada illah. Imam Bukhari telah menambahkan satu syarat yang ketat, iaitu mesti berlaku pertemuan antara perawi, manakala Imam Muslim hanya mensyaratkan sezaman, kerana kemungkinan berlaku pertemuan antara perawi-perawi kerana mereka sezaman. Penyusunan hadis dalam Sahih Al-Bukhari disusun mengikut kitab mempunyai bab yang tertentu. Jumlah hadis dalam Sahih Bukhari menurut Imam Ibn Salah dan Imam An-Nawawi keseluruhannya adalah 7,275. Hadis yang tidak berulang terdapat 4,000. Menurut Imam Al-Hafiz Ibn Hajar keseluruhannya adalah 9,082 dan hadis yang tidak berulang adalah 2,602. Antara sanjungan para ulama tentang kitab Sahih Bukhari ini adalah berkata Imam Ibn Katsir radhiyallahu anhu, para ulama telah bersepakat menerimanya dan kesahihannya. Begitu juga umat Islam. Imam Tajuddin Al-Subki radhiyallahu anhu mengatakan bahawa adapun kitab Al-Jami' Al-Sahih adalah kitab Islam yang paling mulia selepas kitabullah Al-Quran. Ibn Salah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa sesungguhnya kitab Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih antara keduanya, iaitu Sahih Muslim, dan yang paling banyak faedahnya. Seterusnya adalah kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim adalah satu daripada 6 kitab hadis dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ianya disusun oleh Imam Muslim ataupun nama sebenarnya adalah Abu Al-Husain Asakir Ad-Din Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Wa'id Ibnu Kawshad Al-Kushairi An-Nasaiburi. Kitab Sahih Muslim adalah kitab paling sahih dan murni sesudah kitabullah Al-Quran dan Sahih Bukhari. Ianya diterima baik segenap umat Islam dan ia terlahir dari kesungguhan, ketelitian dan hati-hati. Riwayat Ahmad bin Salamah, aku menulis bersama Muslim untuk menyusun kitab sahihnya selama 15 tahun dan kitab itu berisi 12,000 buah hadis dan 4,000 daripada 12,000 buah hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Muslim di dalam penulisan sahihnya tidak membuat judul setiap bab secara terperinci. Adapun judul-judul kitab dan bab yang kita dapati dalam sebahagian Sahih Muslim yang sudah dicetak sebenarnya dibuat oleh para pengulas yang datang kemudian. Di antara pengulas yang baik membuat judul-judul bab dan sistematik babnya adalah Imam Nawawi dalam syarahnya.
Yang ketiga adalah Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud ditulis oleh Imam Abu Daud atau nama sebenarnya Abu Daud Sulaiman bin Ash'ath bin Al-Azadi Al-Sijistani. Sunan Abu Daud mengandungi sekitar 4,800 hadis. Ia merupakan karya agungnya. Ia biasanya diberi nombor menurut edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, di mana 5,274 dibezakan. Sesetengah hadisnya tidak sahih, tetapi ia mendakwa bahawa kesemua hadis disenaraikan adalah sahih kecuali disebut dengan jelas sebaliknya. Ini menjadi pertikaian di kalangan sarjana Islam kerana sesetengah seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani percaya bahawa sesetengah yang tidak bertanda juga merupakan hadis dhaif. Risalah Abi Daud ila Ahli Makkah, suratnya kepada penduduk Mekah menggambarkan karyanya Sunan Abu Daud. Seterusnya yang keempat adalah Sunan An-Nasa'i. Nama sebenar Imam An-Nasa'i adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bah Al-Khurasani. Imam An-Nasa'i merupakan seorang tokoh hadis yang ketat syaratnya dan tegas dalam periwayatan hadis, terutamanya yang melibatkan rijal hadis. Imam An-Nasa'i telah mengarang kitab Sunan Al-Kubra dan dihimpunkan di dalamnya hadis-hadis sahih, hasan dan yang hampir dengannya. Kemudiannya beliau meringkaskan hadis-hadis tersebut ke dalam sebuah kitab yang dipanggil Al-Mujtaba dan juga dikenali sebagai kitab As-Sunan As-Sughra. Beliau menyusun kitab sunannya itu berdasarkan tajuk ilmu fiqh dan membahagikannya kepada 51 kitab serta dipecahkan kepada bahagian kecil yang dinamakan bab. Kitab sunannya mengandungi sejumlah 5,761 buah hadis. Walaupun kitab Sunan As-Sughra merupakan ringkasan daripada As-Sunan Al-Kubra, tetapi Imam An-Nasa'i telah memasukkan beberapa riwayat baru ke dalam kitab tersebut. Ini bermakna bahawa semua hadis yang terdapat dalam hadis Al-Sunan Al-Kubra terdapat juga dalam kitab As-Sunan As-Sughra. Akan tetapi tidak semua yang terdapat dalam kitab Sunan Sughra boleh ditemui di dalam kitab Sunan Al-Kubra. Malah penyusunannya juga tidak terikat dengan induk asalnya itu. Antara ciri dan syarat yang dikenakan oleh Imam An-Nasa'i dalam penyusunan kitab sunannya adalah yang pertama, hadis itu mestilah diriwayatkan daripada perawi yang berdasarkan kepada ijma' para fuqaha. Yang kedua, dalam mengumpul dan mencatat hadis, Imam An-Nasa'i akan mencatat rantaian-rantaian sanad yang berlainan bagi sesebuah hadis. Kemudian beliau menjelaskan mana yang benar di antara rangkaian tersebut. Yang ketiga adalah sekiranya terdapat sanad yang tidak benar, Imam An-Nasa'i akan menjelaskan sebab dan punca kecatatannya. Untuk itu, dalam kitab Sunan Nasa'i terdapat hadis sahih, hasan dan dhaif. Walaupun di dalam kitab tersebut terdapat hadis dhaif, namun hanya segelintir sahaja hadis dhaif yang dapat dikumpulkan. Kedudukan dan keistimewaan Sunan An-Nasa'i. Yang pertama, Sunan An-Nasa'i atau Al-Mujtaba adalah sebuah kitab hadis yang penting. Yang kedua, Sunan An-Nasa'i termasuk salah satu kitab yang paling sedikit memuatkan hadis-hadis dhaif. Yang ketiga, Sunan An-Nasa'i menduduki tempat ketiga selepas Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari segi kurangnya bilangan hadis dhaif. Yang keempat, menurut Imam As-Subki, Imam An-Nasa'i lebih banyak menghafaz hadis-hadis berbanding Imam Muslim. Yang kelima, menurut Al-Hakim dan Al-Khatib, syarat perawi hadis dalam Sunan An-Nasa'i lebih kuat berbanding dengan syarat perawi hadis dalam kitab Sahih Muslim. Seterusnya adalah Jami' At-Tirmizi. Jami' At-Tirmizi juga dikenali sebagai Sunan At-Tirmizi. Ialah satu daripada 6 kitab hadis yang dikenali sebagai Kutubus Sittah. Ia dihimpun oleh Abu Isa Muhammad bin Ibnu Isa At-Tirmizi ataupun lebih dikenali sebagai Imam At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi merupakan kitab kelima dalam Sunan Kutubus Sittah. Imam At-Tirmizi telah mengumpulkan hadis-hadis selama 20 tahun. Akan tetapi hanya 3,956 hadis yang dimasukkan dalam sunannya. Sunan At-Tirmizi bukan sahaja mengandungi hadis-hadis sahih, malah ia juga mengandungi hadis-hadis hasan, dhaif dan gharib dengan menerangkan kelemahannya. Nama lain bagi kitab Jami' At-Tirmizi adalah kata Al-Katani. Jami' At-Tirmizi juga dikenali sebagai Sunan. Himpunan ini bukan dua kitab berlainan dan juga dikenali sebagai Al-Jami' Al-Kabir. Daripada 4 kitab Sunan, hanya kitab Imam Tirmizi yang dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama yang dimuatkan hadis sahih, beliau bersetuju dengan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahagian kedua pula mematuhi piawai 2 orang sarjana hadis, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Imam At-Tirmizi menggunakan piawai kedua-dua sarjana ini. Piawai ini kurang sedikit daripada piawai Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketiga ialah himpunan hadis yang mempunyai percanggahan. Dalam kes ini, beliau menerangkan kelemahan hadis dan bahagian keempat,
hadis-hadis yang telah digunakan oleh pakar fiqh. Akhir adalah Sunan Ibnu Majah. Ia ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwini Al-Hafiz atau yang lebih dikenali sebagai Ibnu Majah. Merupakan seorang ulama hadis yang terkenal dalam mengumpulkan hadis-hadis. Karyanya yang paling dikenali adalah kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab ini termasuk dalam kelompok Kutubus Sittah. Kitab Sunan beliau mengandungi 32 kitab mengikut tajuk, 1,500 bab dan 4,000 buah hadis yang kebanyakannya adalah baik melainkan sebahagian kecil yang tidak baik. Adapun berkaitan Sunan Ibnu Majah, ia disusun mengikut bab-bab fiqh dan di antara bab yang terkandung dalamnya adalah berkaitan adab, al-fitan, al-zuhud serta mukadimah kitab yang membicarakan tentang berkaitan masalah-masalah menyebabkan ilmu. Selain itu, kedudukan kitab Sunan Ibnu Majah dalam Kutubus Sittah ini dipertikaikan dalam kalangan ulama. Ada yang mengatakan kitab Al-Muwatta' berbanding Sunan Ibnu Majah adalah sebahagian lagi mengutamakan kitab Sunan Al-Darimi berbanding Sunan Ibnu Majah. Adapun orang yang pertama meletakkan Sunan Ibnu Majah sebagai kitab yang keenam dalam koleksi Al-Kutubus Sittah adalah Abu Al-Fadh bin Tahir. Tambahan pula dalam Sunan Hadis Ibnu Majah terdapat banyak hadis-hadis yang dhaif dan juga palsu. Hal ini ada disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi bahawa terdapat sebanyak 34 buah hadis yang telah dinilai oleh beliau, manakala Syekh Nasiruddin telah menilai sebanyak 39 buah hadis palsu dan bilangan ini tidak termasuk hadis yang wahiyat dan munkar. Allah, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.